Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to aku punya channel Chillax Rider. So hari ni part 2 video aku daripada dua part series lah. Jadi dalam video kali ni based on last video tu, aku dah pilih tiga frame lah, tiga aluminium frame. Daripada tiga aluminium frame tu aku akan compare dia punya geometri, dan finally aku pilih satu sahaja yang mana pada aku geometri dia paling okey lah. Dan of course price pun memainkan peranan. So check it out. See you later. Okay, basically hampa tadi aku dah cerita dah kenapa aku pilih ataupun aku shortlist certain frame. So sekarang ni aku daripada shortlisted frame tu aku study balik dia punya geometri, whether kena tak dengan aku punya target lah. Aku nak frame yang macam mana yang aku nak. Okay, bagi aku ada beberapa geometri dekat frame yang aku rasa penting, dan geometri yang aku rasa penting semua aku list dekat sini lah. So mula-mula sekali bagi aku reach sangat penting lah. Reach ialah dekat sini R. Reach ni ialah jarak daripada center of bottom bracket sampai ke kita punya head tube punya center ni. Ni R ni ialah reach. Okay, nombor 2 ialah stack. Okay, stack ni ialah jarak daripada center of bottom bracket sampai kepada center of head tube. Yang ni S. Okay, yang ni ialah stack. Okay, next ialah standover punya height. Okay, standover punya height ialah yang ni SO. Jarak daripada lantai sampai ke jarak top tube, center of top tube yang atas ni. Dekat apa ni, atas top tube punya center. Okay. Alright. So standover height ni penting sebab dia correlate dengan kita punya inseam punya ukuran lah, celah kangkang kita punya ketinggian tu. So selalunya kita kena ada allowance lah, kita kena ada extra, kita punya celah kangkang punya ukuran tu kena 2 atau 3 cm lah lebih tinggi daripada standover height. So sebab ada tolerance sikit. Okay, next ialah seat tube punya length. Okay, seat tube punya length SL. Okay, seat tube punya length ialah center of bottom bracket sampai ke atas sempadan seat tube nya ni lah. So yang ni seat tube length. Lepas tu head tube length. Okay, head tube length ialah yang ni lah, panjang head tube ni sendiri daripada bawah ni, point bawah ni sampai point atas ni. So head tube length. Head tube length ni akan mempengaruhi kedudukan ataupun whether kita tunduk ke tegak ke masa kita naik basikal tu lah. Yang ni akan ada efek lah. So usually kalau endurance bike, head tube length dia akan panjang sikit. Kalau kata aero bike, dia akan rendah lah supaya kita tunduk lebih sikit lah. So untuk aero bike ni orang-orang fleksibel, orang-orang yang badan dia pun fleksibel sikit sesuai. Tapi kalau untuk endurance bike ni kedudukan dia tegak sikit lah, dia punya riding position lebih relax. So dia punya kesimpulan dia normally kalau head tube length lagi panjang, lagi relax dia punya riding punya stance. Okay, then chainstay punya length. Okay, panjang chainstay. Okay, so CL lah. Okay, chainstay punya length. Ni daripada center of bottom bracket sampai kepada center of rear axle lah. So yang ni dia punya logik dia, kalau lagi panjang chainstay length ni, bike tu lebih stable, handling dia lebih stable untuk straight line, dan dia lebih sesuai. Kalau kata endurance punya, dia panjang sikit lah. Kalau kata bike tu jenis sporty, nak handling yang lincah sikit, yang ni usually pendek lah. Kan, usually pendek sikit lah. Okay, and then finally wheelbase lah. Okay, wheelbase ni ialah jarak daripada center axle ni, axle belakang sampai center axle depan. So wheelbase ni dia punya orang kata apa, pemahaman secara umum dia
lagi panjang wheelbase, bike tu lebih relax, lebih stable. Tetapi lagi pendek wheelbase, bike tu akan lebih lincah dia punya handling. No? Dan kalau kata untuk orang yang suka sprinting ke, suka ni lah kan, selalunya wheelbase yang pendek ni sesuai. Dan climbing bike pun usually orang kata apa, wheelbase pendek lebih mudah lah. Makna kata dia, siapa yang suka nak accelerate apa semua, wheelbase tu pendek lagi okey lah. Alright, tetapi kena hati-hati. Kadang-kadang dia sampai bila dia jadi wheelbase pendek sangat, dia terlalu lincah. Bila kita corner tu dia agak twitchy. Yang tu kena hati-hati Alright Okay. Okay, jadi untuk aku punya reference, aku akan gunakan aku punya current S-Work punya frame tu. Okay, daripada S-Work ni, basically aku punya reach ni, aku target kalau boleh aku nak kurang sikit daripada current S-Work ni. Sebab S-Work ni agak agresif lah. Untuk aku sekarang ni, aku tunduk lebih sikit. Jadi aku nak kalau boleh kurang dia punya reach. Kemudian dia punya stack dia aku nak tinggi lagi daripada sekarang. Sebab lah ni aku naik S-Work ni, stack bagi aku agak rendah lah. Jadi aku kena tunduk. Okay, standover punya height aku tak ada masalah. Kalau dapat sama macam ni pun target dia okay. Okay, seat tube punya length pun basically aku tak ada masalah sekarang ni. Okay, kalau tinggi sikit ke, kalau rendah sikit, rendah mungkin tak okay kot. Mungkin kalau tinggi sikit aku accept lah, tak ada masalah. Okay, head tube length untuk aku punya S-Work sekarang ni agak agresif. Dia agak rendah. Head tube length dia pendek. Lepas tu aku punya target nak bagi tinggi sikit. Okay, chainstay length aku tak ada masalah. Bagi aku okay. Aku nak sprinting cantik, aku nak naik bukit pun cantik. Wheelbase pun bagi aku sebenarnya tak ada masalah lah. Kalau panjang ke pendek sikit lagi pun aku tak ada issue rasanya. So jadi yang ni aku reveal lah daripada beberapa frame yang aku shortlist tu. Aku compare dia punya parameter dengan aku punya S-Work ni. Kita tengok yang mana dekat dan yang mana lari jauh. Alright, so aku remove benda ni. Alright, jadi antara 4 frame yang aku shortlist ialah Cannondale, Mason, Condor dan Bowman lah. Alright okay. So daripada 4 ni kita compare tengok lah. Reach. Okay, reach tadi aku kata kalau boleh aku nak pendek sikit kan. So bila kita tengok dekat sini, yang ni dekat lah, Cannondale dengan dia dekat 6970. Okay, dekat lah. Tapi kalau ikut dekat sini, bagi aku Bowman Palace lah yang paling reach, paling pendek lah. No? So aku bagi jadi hijau lah. Okay, hijau. Okay, dapat aku punya target lah katanya. Okay, untuk stack tadi tu, stack ni aku nak tinggi sikit daripada 504 ni. So basically kita tengok semua ni memang semua tinggi lagi lah. Semua tinggi lagi daripada S-Work aku. Okay, tetapi yang paling tinggi dekat sini ialah Mason Definition. Okay, Mason Definition 532. So jadi di tempat kedua ialah Bowman. Okay, 530. So jadi bila yang ni nombor 1 aku bagi yang ni hijau, yang ni nombor 2 aku bagi dia oren lah. Oren ke merah lah. Okay, so yang ni 2 ni paling dekat. Alright, so next ialah kita pergi ke standover punya parameter pula. Okay, standover dia 735 dan aku tak ada masalah bagi aku. So aku akan aim sedekat mungkin dengan 735 ni. Jadi jadi bila kita tengok antara 44 ni, 748, 41, 45 dengan 735 ni, okey, 735 ni memang ngam-ngam sama standover height dia. So aku pilih 735 lah, dan dia pun yang paling so-called paling rendah lah standover height dia. Okay, next ialah seat tube length.
Okay, seat tube length ni macam aku habaq tadi, untuk S-Work aku tak ada masalah. Aku boleh cari yang dekat dengan dia. Alright, so dekat sini kalau kita tengok daripada 44 frame ni, 44 frame ni yang paling dekat ialah Mason Definition 480. So jadi aku colourkan merah lah, orange lah. Tapi yang lain-lain tu semua lebih daripada dia. So seat tube length ni apa dia punya contribution ataupun pengaruh dia? Seat tube length ni dia punya pengaruh ialah bila kita bubuh kita punya seat post dekat sini ni, seat post ni, kalau seat tube length tu rendah, seat post kita akan tertonjol keluar banyak kan. Bila dia tertonjol keluar banyak tu, maksud dia, logik dia lebih fleksibel lah. Jadi bila dia lebih fleksibel, ada kebaikan ada keburukan. Kebaikan dia, kalau dia fleksibel sikit tu, dia lebih comfortable lah. Makna kita kurang sikit gegaran dia tu. Bila kita langgar lubang ke apa tu, gegaran dia kurang sedikit lah. Tetapi dia punya downside ialah kalau dia terlalu fleksibel. Contoh, kita naik, masa kita nak naik bukit, dalam keadaan duduk lah katakan, benda tu dia flex. Bila dia flex, dia akan sap kita punya energi ataupun dia curi tenaga kita. Dia sebab dia duk melentur kan, kita tekan, energi kita pergi ke seat post tu, dia melentur, so rugi lah. Maksud dia kalau kata kita nak tekan tu, kita nak dia rigid supaya tenaga kita tak waste. So jadi kena keep in mind lah, ada seat post yang terkeluar lebih dan seat post kurang terkeluar tu ada kebaikan dia dan keburukan dia. So balik kepada seat tube punya length ni, so aku tak ada masalah kalau kecil sikit dan besar sikit daripada sini, aku tak ada masalah. Mason Definition 480. Next yang paling dekat ialah 490. So dua ni lah yang dekat aku nampak. Alright. Okay, next kita pergi kepada head tube punya length. Head tube punya length ni, head tube punya length ni, aku punya target aku nak dia tinggi sikit daripada 93, sebab aku kalau boleh aku nak duduk tegak sikit, aku tak nak tunduk sangat. Jadi yang ni lagi besar daripada 93 lagi bagus. So semua keempat-empat ni semua lagi besar, dan kalau tengok yang paling panjang ialah Bowman lah. Bowman dapat 130, next panjang ialah 1202 ni lah. So kita hijaukan yang Bowman punya. Okay, chainstay length ni aku tak ada masalah. Pendek pun lagi pendek lagi cantik untuk sprinting lah. So jadi dekat sini kita tengok Cannondale memang pendek lah, 405. Condor Italia pun pendek, 405. So Bowman Palace tempat kedua lah, yang ni tempat pertama 405 ni, then Bowman Palace tempat kedua. Mason Definition ni paling panjang lah dia punya chainstay. So dia ni untuk long distance most probably cantik lah Mason ni. Alright. Okay, wheelbase. Okay, wheelbase 973, aku pun tak ada isu sangat. Panjang sikit pun tak apa, pendek sikit pun tak apa. Okay, dekat sini kita tengok wheelbase paling panjang macam abang tadi tu lah, Mason Definition tu 989. Yang ni memang untuk long distance sesuai lah Mason ni. Okay, then kita ada Condor Italia 970, panjang sikit daripada yang dua lagi tu, tapi dia pendek daripada Mason. Dan Cannondale 967, dan rasanya paling agresif dari segi acceleration, yang ni lah Bowman Palace 3 frame ni. So daripada semua ni aku tengok, aku nampak yang mana logik dia, yang mana paling banyak warna hijau ataupun paling banyak warna oranye ataupun paling kurang warna hitam, yang tu lah aku punya frame pilihan. Ikut daripada pointing system yang ataupun color coding system yang aku bagi ni. So daripada sini kita boleh nampak Bowman Palace ni dari segi numbers paling dekat dengan aku punya, orang panggil so called geometri ataupun parameter yang aku target lah.
So in the end aku pilih Bowman Palace lah, dengan saiz 52 ni. Saiz 52 ni memang dalam website dia habaq kalau ikut ketinggian macam ketinggian aku, saiz dia 52. So aku pilih saiz 52. Okay, so daripada sini aku harap hampa faham macam mana aku select frame. Mula-mula aku shortlist. Lepas aku shortlist, aku pilih parameter apa yang aku nak, dan aku cari frame yang paling dekat dengan parameter yang aku nak. Okay, ni kita tak cerita lagi pasal harga. Alright.